Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasuli rabbil alamin, nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man sar ala nahjihi wa ihtada bihadihi wa istanna bisunnati ila yaumiddin. Amma ba'du. Muslimin dan muslimat, para jemaah, para ahli pengurusi dan kuasa masjid, imam-imam, para guru, pelajar sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla kerana pada malam yang ceria ini, iaitu 23 Muharram 1444 bersamaan dengan 21 Ogos 2022, kita dapat mengadakan suatu program majlis ilmu yang sentiasa diadakan di Masjid At-Taqwa, sekolah menengah kita ini, Bukit Jawa. Dan di antara siri-siri pengajian kita, tajuk yang kita pilih pada malam ini iaitulah berkait dengan hijrah. Hijratul Rasul sallallahu alaihi wasallam memacu kekuatan dan keberkatan bagi umat ini. Jadi daripada kita dah dengar banyak tentang hijrah ini, cuma kita nak tahu lebih lanjut lagi, apakah strategi ataupun kesan daripada hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan kenapa Nabi berhijrah. Ini adalah merupakan suatu pengajaran yang besar kepada kita bahawa manusia ini perlu berhijrah. Sama ada kita hijrah tubuh kita daripada kampung, daripada negeri kita kepada negeri lain. Hijrah ini untuk mencari rezeki, membaiki ekonomi dan kehidupan, ataupun hijrah kerana menambah ilmu pengetahuan, ataupun hijrah kerana nak membaiki diri, membersihkan diri daripada perkara yang tidak baik. Banyak kategori hijrah yang telah disebut oleh para ulama berdasarkan kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi para jemaah sekalian, sebagai muqaddimah permulaan perbincangan kita, elok kita sebut tentang hadis hijrah ini, iaitulah sebagaimana yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fi ilma, man salaka tariqan yaltamisu fi ilma, sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Siapa yang berjalan kerana mencari ilmu, siapa dia berjalan mencari ilmu, Allah SWT akan beri kepada dia jalan, mempermudahkan jalan nak pergi ke syurga. Bermakna para jemaah sekalian, siapa dia nak ilmu, siapa dia nak pergi jalan ke syurga, maka dia kena masuk lorong ilmu. Dia kena masuk lorong mencari ilmu. Tak mungkin seorang itu pergi ke syurga tanpa ilmu, kecuali orang-orang yang telah dipilih oleh Allah Azza wa Jalla dengan cara yang tersendiri. Baiklah para jemaah sekalian, kita kata Alhamdulillah, jalan nak mencari jalan ke syurga melalui ilmu. Man salaka tariqan, siapa dia berjalan mencari ilmu. Kata di ulama hadis, dulu orang berjalan dengan apa?
berjalan dengan tubuh dia. Imam Bukhari rahimahullah ta'ala, sebelum Bukhari, sahabat-sahabat Nabi radhiyallahu anhu berjalan beratus ataupun sampai kepada 1000 kilometer semata-mata nak mencari hadis. Kemudian dalam senarai perjalanan Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala saja nak cari hadis, dia berjalan daripada satu negara semata-mata nak mengumpulkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mari zaman kita hari ini berbeza. Kita ni kalau kata malam ni ada kuliah ceramah, di mana? Di masjid sekian. Di antara rumah kita dengan masjid, dengan kenderaan yang kita ada hari ni, rasa macam dekat je. Oi, tapi ni kampung lain, jauh. Maknanya kita rasa jauh, tak rasa dekat, walaupun jarak tu taklah jauh sangat. Mari zaman PKP, ni zaman PKP ni cerita lain pula. Tak, timbulnya alat-alat media baru ni yang menyebabkan orang boleh belajar, orang boleh mengaji di alam maya. Adakah ia termasuk dalam salaka tariqan yaltamisu fi ilma, termasuk jalan mencari ilmu ataupun tidak? Maka ulama semasa berbahas, dia kata mencari ilmu ni bukan hanya dengan berjalan saja. Kita duduk di rumah kita, duduk cari ilmu, duduk cari masalah, buka kitab, buka sana tafsir, buka hadis, buka kitab ni, buka kitab ni, itu pun dikira salaka tariqan yaltamisu ilma, berjalan mencari ilmu. Jadi alhamdulillah, lorong-lorong mencari ilmu itu banyak, luas, dan peluang untuk kita mendapat ilmu juga banyak. Kita kata alhamdulillah. Baik, bila kita sebut tentang hijrah, para jemaah sekalian, bila sebut tentang hijrah, sudah pasti kita akan ambil sejarah asal hijrah. Hijrah siapa? Al-hijratun nabawiyah. Hijrah yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk apa? Apa sebab? Jawab dianya, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam berhijrah kerana beberapa sebab. Sebab yang pertama, kerana gangguan yang dibuat oleh Quraisy kepada Nabi di Mekah. Tuan-tuan dan puan-puan, cuba buat analisa, kita tulis sikit, kenapa Nabi berhijrah? Tulis. Yang pertama, kerana ittihad. Bahasa Arab kata ittihad, maknanya kerana gangguan, kekacauan, pengkhianatan yang dibuat oleh Quraisy kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada umat Islam, orang Islam yang ada bersama Nabi di Mekah. Satu sebab. Sebab yang kedua, kenapa? Katanya wa asbabun ukhra. Sebab yang kedua, dakwah ni dia tak boleh duduk setempat. Mana kalau Nabi duduk di Mekah saja, lambat dia punya perkembangan. Dia tidak akan berkembang cepat. Maka bagaimana dakwah ini untuk disampaikan kepada masyarakat yang lebih luas? Oleh kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam dia berbeza dengan para anbiya yang lain. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam berbeza dengan nabi yang lain dari sudut risalah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, bu'istu ilan nasi kafah. Aku diutuskan kepada manusia semua sekali, dan tidak ada limit masa. Berbeza dengan Nabi dulu, Nabi-Nabi yang lain alaihimussalatu wassalam, Rasul-Rasul yang lain dibangkitkan kepada kaumnya saja. Contohnya Nabi Musa, dia berdakwah kepada Bani Israel. Nabi Isa pun sama juga. Nabi Ibrahim contohnya, Nabi Nuh, Lut, maknanya bersifat tempatan. Berbeza dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita dia punya sifat dia, dakwah dia kepada seluruh manusia, Arabnya, Ajamnya, orang putihnya, orang hitamnya, Melayu ke Jepun, semua sekali dakwah Nabi satu. Maka bagaimana dia nak duduk satu tempat?
maka itulah di antara strategi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mesti mencari tapak dakwah. Dengan tapak yang baru ini memberi kekuatan kepada dia untuk menyebarkan dakwah dan sekaligus memberi keberkatan kepada masyarakat, kepada manusia di mana saja beradanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka di sini kita boleh simpulkan para jemaah sekalian, sebab-sebab kenapa Nabi kita berhijrah, meninggalkan negerinya, tanah tumpah darahnya, kampung halamannya Makkah Al-Mukarramah, kerana tadi ittihad, gangguan, pengkhianatan yang dibuat oleh Quraisy, dan kedua kerana maslahatud dakwah, dakwah itu mesti disebarkan keluar daripada kawasan Mekah. Para jemaah sekalian, Nabi, setiap Nabi Allah Ta'ala beri kepada dia mukjizat. Setiap Nabi ada mukjizat. Nabi Musa, apa dia mukjizat? Tongkat. Lagi? Siapa dia ni? Ni pelajar-pelajar ni. Nabi Musa, berapa mukjizat dia ada? Tongkat. Apa lagi? Tangan dia jadi bercahaya. Lagi? Banyak, dia ada 9 perkara. Tapi yang masyhur sekali tongkat dia. Tongkat Musa dipanggil tongkat yang hebat. Dia boleh jadi ular, dia boleh belah laut, dia boleh pecahkan batu untuk keluarkan air. Tetapi cerita mukjizat Musa sudah berakhir. Ada lagi orang cuba nak panjangkan cerita Nabi Musa. Ada ke tak ada? Tuan-tuan yang di Mekah ni jumpalah. Akan ada penjual mari, dia kata, bapa, ini tasbih, ini tongkat Nabi Musa. Dia panggil kayu kokar. Kau tak ada jumpa? Tanya orang biasa pergi Mekah, kayu kokar kenal? Dia kata bukan sangat kenal, bergayut dah rumah hadara. Percaya kita tongkat Nabi Musa. Anak kalau penjual mari jual tongkat Nabi Musa, kita senyap. Bahtera Nabi Nuh, kita senyap lagi. Tapi kalau dia kata ini tasbih Nabi, tak boleh senyap dah. Sebab Nabi tak guna tasbih, dia guna tangan. Mana ada main kayu kokar Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Nabi Saleh ada unta. Nabi Isa boleh hidupkan orang mati. Orang yang sakit dia sapu dengan tangan dia. Sebab tu nama dia Isa Al-Masih, kerana dia boleh sapu dengan tangan dia, boleh hidup. Boleh boleh sembuh penyakit. Maka dalam perjalanan Nabi sallallahu alaihi wasallam nak pergi hijrah saja, berapa mukjizat yang kita boleh kumpulkan. Mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mula-mula Nabi kita keluar daripada rumah dia. Daripada rumah Nabi masuk dalam gua. Duduk dalam gua, Sayyidina Abu Bakar rasa cemas. Sebab apa dia cemas? Sebab nampak Quraisy duduk berjalan berlegar depan gua Sur di Mekah. Alhamdulillah, nampak macam sekarang ni mudah sangat orang naik Gua Sur. Jemaah haji ke jemaah umrah pakat naik belakang nak tengok Gua Sur, nak belajar, nak jejak sirah, nak tengok bagaimana Nabi kita sembunyi dalam gua. Abu Bakar kata, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau mereka jenguk yang bawah, dia nampak kita sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata apa? Ya Abu Bakarin, ma zannuka bisnaini Allahu salisuhuma. Mu nak kata apa Abu Bakar? Kita berdua dalam gua ini, tetapi Allah bersama dengan kita. Abu Bakar bila dengar motivasi Nabi kita baca penerangan ini, dia kata Allahu Akbar. Hilang dia punya rasa takut, hilang dia punya rasa cemas, hilang dia punya rasa, segala rasa sudah hilang, sebab keyakinan yang telah ditunjuk oleh Nabi SAW sangat mantap. Maka kita mengatakan di antara mukjizat dalam perjalanan ini, apa dia? Orang kafir tak nampak keadaan Nabi dalam gua. Banyaklah cerita-cerita pelik dalam buku sirah tu. Saya pun tak nak hurai di sini. Ada kata kemburu merpati mari buat sarang, labah-labah mari buat sarang, buat dia punya rumah kat situ, dan macam-macam. Yang pentingnya Allah Ta'ala tak buka mata kafir nak jenguk, nak tengok ke dalam gua sehingga dia nampak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka banyak sekali mukjizat rabbaniyah yang kita jumpa dalam perjalanan hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Maknanya biasanya manusia ini
makin ditekan makin naik. Oleh kerana Quraisy telah membuat satu tekanan yang begitu dahsyat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab apa? Asalnya dia tak peduli pun dengan Nabi. Dia ingat Nabi ni macam ahli-ahli nujum, ahli-ahli bomoh-bomoh lainnya pada peringkat awal. Kerana itu dia tuduh Nabi sallallahu alaihi wasallam, mula-mula dia tuduh apa dia? Sahir. Muhammad ni ahli sihir ni. Kenapa dia tuduh Muhammad ahli sihir? Sebab bila Nabi dengar, Nabi bercakap, orang dengar. Sampai ketua Quraisy sendiri mari dengar Nabi bercakap, pelik bahasa dia ni, tak pernah kita dengar lagi daripada pendeta-pendeta orang Yahudi ke. Bahkan mereka juga pernah tuduh Nabi sebagai syair, ahli syair pun tak menjadi. Paling teruk sekali dia tuduh Nabi gila. Ni paling dahsyat sekali. Orang gila yang kenal orang gila ni. Orang tak gila dia tahu tak gila. Sebab tu bila mari musim haji, unit media, kalau zaman kita ni panggil unit media lah, unit media ke unit IT Quraisy, dia akan tunggu di tepi jalan. Awak lagi Mekah, ingat Mekah tu ada seorang pemuda yang tak apa betul jalan. Hati-hati dengan cakap dia. Apa nama? Muhammad. Oleh kerana terlalu banyak di ayah, orang cari. Sebab itulah kita ni kalau orang yang pelik-pelik, yang bawa ajaran sat, jangan duduk banyak sangat buat promosi, seolah-olah macam kita nak perkenalkan dia kepada masyarakat. Ini bahaya. Jadi bila sampai Mekah, orang cari, mana kat Muhammad tu kita nak kenal. Nampak kuat sangat orang duduk tepi jalan, duduk tuduh dia ni macam-macam, mana dia? Jadi bila orang pergi jumpa Nabi SAW, orang tahu ini bukan ahli sihir, bukan penyair, lagilah bukan seorang yang gila. Maka Quraisy bila dia tengok, gerakan yang dibuat oleh Nabi SAW ini semakin hari semakin bertambah orang, maka Quraisy merasai bahawa ini adalah merupakan satu ancaman yang kuat, ancaman yang besar. Tuduhan-tuduhan yang dia buat, dia tuduh, semuanya tak jadi berlaku. Itu yang pertama. Sebab yang pertama, Nabi kita hijrah. Dan sebab yang kedua, dia punya strategi kerana nak menyampaikan dakwah ini kepada luar daripada Mekah. Mula-mula Nabi ke mana? Ke Taif. Bila sampai di Taif, dia jumpa dengan ketua Saqif. Dia perkenalkan diri, aku ni Muhammad bin Abdullah. Tak apa lagi setakat tu. Orang Saqif boleh terima, tapi bila dia kata aku ni Rasulullah, ketawa lalu. Ada ketua Saqif kata, Muhammad, tak ada orang lain ke atas dunia ni, Tuhan nak lantik jadi Rasul lain daripada mu. Allahu Akbar. Berat juga kita tak? Tak ada orang lain ke? Ada setengah ni dia kata, kalau mu ni Nabi, aku nak pergi koyok ke labu Kaabah. Mana kata-kata penghinaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah satu kata-kata yang cukup dahsyat. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam tak dapat mengambil tapak di Taif. Bahkan 10 hari Nabi di Taif, dia balik dengan penghinaan. Sebab orang Taif ambil budak-budak yang tak ada hijrah ni, dia buat apa? Dia suruh lontar Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehinggalah Nabi berhenti di satu tempat, di kebun. Di tempat itulah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita berhenti, datanglah seorang hamba yang bernama Adas. Apa nama hamba ni? Siapa dia ingat nama hamba? Apa nama hamba? Sebut nama kita beri hadiah ni. Risalah banyak ni. Cepat. Nama dia Adas. Ingatlah, jangan duduk main. Jangan ingat kasut Adidas sudahlah. Nama dia Adas. Adas ni seorang hamba, mari tengok, mari bawa makanan kepada Nabi, buah. Nabi baca bismillah. Dia kata pelik ni, tak ada orang kampung ni baca bismillah. Siapa awak? Dia mula nak tanya. Maka Nabi memperkenalkan diri. Dia kata, aku Muhammad bin Abdullah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku ni Nabi. Nabi tanya dia, mu dari mana?
Dia kata dia daripada kampung Ninawa di Mosul di Iraq. Oh, kalau begitu kamu ni mari daripada kampung saudara saya Yunus bin Matta, Nabi Yunus. Ada kata pelik awak ni. Tadi baca bismillah. Ni Yunus ni orang kampung, rupanya ada ni Nasrani, mana ahlu kitab. Dia tahu maklumat tentang Nabi yang terdahulu. Seorang yang masuk Islam daripada ramai-ramai yang pergi Nabi kita pergi cari tapak, hanya seorang yang masuk Islam. Maka Nabi balik ke Mekah tak mendapat kesan yang besar, dan ketika itulah Allah SWT hantar mari rombongan daripada Madinah berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila dia jumpa Nabi, berjumpa dengan Nabi sewaktu Nabi kita berada di musim haji. Musim haji ni para jemaah sekalian, musim yang sangat besar, banyak strategi. Sehingga sekarang Allah Ta'ala sebut dalam ayat haji, liyashhadu manafi'alahum. Haji ini Allah Ta'ala nak bersuruh kamu mendapat manfaat untuk dunia dan manfaat untuk akhirat. Kita ni kadang-kadang kita tak nampak dunia, kita nampak akhirat saja. Oh, saya pergi haji. Setengah orang ni bila kita tanya dia kerja apa, tak nak bagi tahu. Oh, saudara kerja apa di Malaysia? Adalah kerja gitu-gitu ya. Bila tanya dia kenapa tak nak bagi tahu, dia kata tak boleh ustaz, kita mari nak haji, bukan nak bisnes. Itu salah faham. Boleh je kita dalam haji, tapi janganlah sampai mereka duk bisnes ya. Berzikir pun tidak, bertalbiah pun tidak, kerja duk jual produk lah. Sampingan itu dibenarkan. Mana Nabi SAW dia menggunakan musim haji untuk berdakwah. Dia menggunakan musim haji untuk apa? Untuk berdakwah. Dan Nabi kita berjumpa dengan para sahabat yang datang daripada Madinah. Dia mari musim haji, dia mari jumpa para sahabat yang mari daripada Madinah. Beberapa orang jumpa dengan Rasulullah SAW, maka terjadilah dia panggil Bai'atul Aqabah, perjanjian Aqabah yang pertama. Perjanjian Aqabah yang pertama. Jadi Nabi berjumpa berapa orang? Ada 12 naqiban, 12 orang mari daripada Madinah jumpa dengan Nabi SAW. Kenapa Nabi kita pilih Aqabah? Sekali lagi saya buat satu soalan. Menarik tuan-tuan, cerita Nabi ni SAW dia kaitan dengan haji. Ada buku yang saya tulis tu, mungkin ada sebahagian dah ada buku ni, nama dia Makkah Al-Mukarramah, Kelebihan dan Sejarah. Buku ni menarik sebab kita cerita tentang Bai'atul Aqabah, kita semua tempat yang ada kaitan dengan Nabi kita cerita. Jadi Nabi SAW buat perjanjian dengan orang Madinah. Apa dia perjanjian? Perjanjian besar, alla yusyriku billahi syai'a. Tengok dakwah Nabi, dia mula dengan tauhid kepada Allah Azza wa Jalla. Dakwah dia mula dengan tauhid. Mu jangan syirik, jangan mencuri, jangan berzina, dan jangan bunuh anak-anak kamu. Itu di antara perjanjian Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan golongan yang awal datang daripada Madinah. Bila dia orang nak balik, Nabi SAW mengirim seorang sahabat, nama dia Mus'ab bin Umair. Tulis nama dia ni, Mus'ab bin Umair. Seorang guru, da'i, seorang pemuda, anak bangsawan Mekah yang masuk Islam. Nabi kata, Mus'ab, kamu pergi ke Madinah bersama dengan orang ni, sebarkan Islam di Madinah. Tadi anda sebut tentang Aqabah. Saya sebut tentang Aqabah. Apa makna Aqabah? Siapa dia boleh jawab? Bijak. Tak, kita pergi ke Mekah, Mina. Salah satu daripada jamrah, nama dia melontar Jamratul Aqabah. Siapa dia boleh jawab? Ada hak bagi balik haji ke tahun ni? Ada hak pergi haji kawasan kita ni? Mari duduk depan ni beri jawapan. Sebab apa nama dia Jamrah Aqabah? Aqabah ni, makna Aqabah ni para jemaah sekalian, jalan yang sempit, lorong ujung bukit, itu makna Aqabah. Ada setengah di Aqabah tu teluk dia panggil teluk tu, makna jalan sempit.
Jadi Aqabah ni duduk antara bukit. Di Mina tu ada dua bukit besar, satu bukit Sabir, satu lagi bukit Sabeh. Jadi dua bukit tu hujung, itulah Aqabah. Mana tempat yang sempit, orang duk pergi mari dekat situ. Nabi kita buat perjumpaan supaya orang tak syak. Tidak kata apa pergi sini ni, ramai-ramai, rupanya kawasan sempit. Jadi orang selalu berjalan situ. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ambil jalannya, langkah yang cukup strategi. Dia jumpa di tempat yang tidak luas. Itu dia panggil Aqabah, tempat yang sempit. Sama juga waktu permulaan dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Permulaan dakwah dia di mana ke tapak pusat dakwah yang pertama di mana? Rumah Arkam bin Abil Arkam. Ingat tak? Bukan Darul Arkam kita sini, itu cerita lain, itu nama je. Rumah Arkam tu sebab apa dia ambil tempat tu? Kerana rumah Arkam duduk di lepas pada bukit Safa. Jadi orang duk sa'i Safa Marwah. Jadi kalau kita berjalan pergi kot ni pun kata apa tu? Dia sa'i tu. Sampai dekat Safa, dia lagi masuk dalam rumah Arkam, kerana Nabi tunggu di sana untuk menyampaikan dakwah. Ini dia panggil ilmu strategi. Ilmu strategi. Maka Nabi kita selesai, dia hantar mari Mus'ab pergi ke Madinah bersama dengan para jemaah, para sahabat yang telah ikat setia dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian pada tahun yang berikut Mus'ab balik pada musim haji bersama dengan dia 73 orang laki-laki dan 2 orang wanita datang berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk membuat jemputan resmi nak ajak Nabi pergi ke Madinah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika itu telah pun mendapat tekanan yang begitu dahsyat dengan Quraisy. Maka Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersedia untuk berangkat ke Madinah Al-Munawwarah kerana semata-mata nak mencari tapak yang baru. Sebab apa? Tapak lama yang ada di Mekah ini tidak sesuai lagi untuk menjadi pengkalan dakwah yang telah dilantik oleh Allah Azza wa Jalla kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik para jemaah sekalian, kita cari tarikh. Saya nak guru-guru, para pelajar, kita buat kajian sirah. Bila ke tarikh Nabi kita berhijrah? Ada setengah orang dia kata sekarang ni bila mari 1 Muharram maka timbullah sambutan secara resmi, resmi ma'al hijrah, resmi peringkat negeri, peringkat negara, ramai orang dapat anugerah ma'al hijrah di awal Muharram. Sebenarnya kalau mengikut dalam sejarah tarikh, Nabi kita bukan hijrah di awal Muharram. Cuma kenapa dipilih awal Muharram? Ini rahsia dia panggil rahsia sirah. Kenapa dipilih pada awal Muharram? Tuan-tuan ingat, Nabi SAW berjumpa dengan 70 orang sahabat daripada Madinah, daripada Ansar, daripada Madinah tadi di Aqabah. Mereka telah menjemput secara rasmi, ajak Nabi sallallahu alaihi wasallam nak pergi Madinah. Jadi Nabi di awal Muharram sudah berfikir, sudah membuat perancangan rapi bagaimana nak berhijrah ke Madinah. Maka dihantarnya sahabat-sahabat yang lain, pergi dulu. Orang itu pergi, orang ini pergi. Bila Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu datang, dia kata, ya Rasulullah, izinkan saya berhijrah. Nabi kata, la tata'ajjal ya Abu Bakr, jangan gopoh Abu Bakar. Kenapa? Tunggu sehingga Allah Ta'ala izinkan untuk kita berhijrah. Jadi Abu Bakar tunggu. Mudah-mudahan Allah pilih dia menjadi teman dalam perjalanan yang bersejarah. Jadi Alhamdulillah Allah SWT beri peluang kepada Sayyidina Abu Bakar menunggu saat yang ditunggu. Apabila Quraisy bersidang di parlimen dia, nama dia Darun Nadwah. Parlimen Quraisy nama apa?
Nama apa parlimen Quraisy? Darun Nadwah. Kalau tuan-tuan pergi sekarang ni Darun Nadwah, dia duduk di pintu sebelah makam Ibrahim, rukun Iraqi. Itu Darun Nadwah belah tu. Jadi puak-puak Darun Nadwah ni kafir telah bermesyuarat secara rasmi bahawa Muhammad ini sama ada kita bunuh dia, atau kita tangkap dia, ataupun kita halau dia. Untuk cerita ini Allah Ta'ala sudah rakam dalam suratul Anfal, tanda surah Al-Anfal ayat 30 dan 31. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Wa iz yamkuru bikal ladzina kafaru liyusbituka aw yaqtuluka aw yukhrijuk wa yamkuruna wa yamkurullah wallahu khairul makirin. Ini suratul Anfal ayat 30. Wa iz yamkuru bikal ladzina kafaru. Ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ingatlah ketika puak-puak kafir buat perancangan jahat terhadap Nabi, liyusbitu, mereka nak tangkap Nabi. Orang kafir bagi tawaran istimewa, siapa dia tak dapat tangkap Muhammad, kita kata sallallahu alaihi wasallam. Puak kafir dia tak kata sallallahu, sebab dia kafir, jadi kita jangan jadi macam kafir, tak ada selawat. Siapa dia dapat tangkap Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini, dia akan dapat hadiah 100 ekor unta. Tuan-tuan bayangkan 100 ekor unta. Zaman kita hari ni unta di antara 4 hingga 5,000 seekor. 4 hingga 5,000. Mana kalau unta kecil 4,000, unta besar 5,000. Mana kalau 5,000 seekor, 100 ekor berapa ribu? 500,000, setengah juta tawaran. Pergi tangkap Muhammad, bawa sini. Hidup atau mati, 100 ekor unta. Siapa dia tak nak? Kita baru ni Allah Ta'ala uji dengan Pokemon Go. Kenapa Pokemon Go? Habis gila, habis orang duduk main Pokemon. Padahal dalam masjid mari cari Pokemon dah. Ni 100 ekor unta, setengah juta dia punya tawaran, takkanlah mereka tak nak. Takkanlah dia tak say. Berebut pakat nak cari. Jadi Quraisy, au yaqtuluk, Allah kata, ataupun mereka boleh bunuh kamu, selesai masalah. Au yukhrijuk, ataupun mereka nak keluarkan kamu daripada Mekah. Mana paling rendah, halau Muhammad keluar daripada Mekah. Jangan duduk lagi sini, kerana menyusahkan kita, menyusahkan orang Mekah. Wa yamkuruna wa yamkurullah, mereka buat perancangan jahat, Allah Ta'ala juga buat perancangan yang begitu rapi untuk menyelamatkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahu khairul makirin. Perancangan Allah Ta'ala itulah sebaik-baik perancangan. Baik, maka selesai bila Nabi sallallahu alaihi wasallam menerima arahan Allah Azza wa Jalla supaya berhijrah, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam telah meletakkan satu garis, suatu SOP yang begitu ketat, bahawa hijrah ini mesti secara rahsia, tak boleh kita buat bising-bising. Ini dia panggil ilmu strategi. Maka bilakah Nabi keluar daripada rumah dia, Nabi pergi ke rumah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Nabi kata, Abu Bakar, kosongkan tempat ini, kita nak cakap dua je. Apa dia? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah Ta'ala dah izinkan aku untuk berhijrah. Allah Ta'ala izin untuk aku berhijrah. Abu Bakar spontan bertanya, as-suhbatu ya Rasulullah, saya diizinkan untuk menemani Nabi? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, na'am, ya. Ketika itulah kata di anak-anak Sayyidina Abu Bakar, dia kata, kami tak tengok lagi seorang pakcik, orang tua yang menangis kerana terlalu gembira lebih daripada apa yang berlaku pada Abu Bakar pada saat Nabi kita bagi tahu dia menemani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dalam peristiwa hijrah ni dilibatkan beberapa orang. Tuan-tuan tanda, Abu Bakar sebagai peneman,
Anak Sayyidina Abu Bakar nama dia Abdullah bin Abi Bakar. Abdullah bin Abi Bakar sebagai penyiasat, pencari maklumat. Jadi dia mari duduk malam-malam, dia naik Sayyidina Abu Bakar pergi hantar makanan, siang dia pergi cari, dia bawa kambing dia duduk di tepi Bukit Zur, dan dia juga dengar maklumat apa yang Quraisy cakap di Mekah. Kemudian Asma binti Abi Bakar, anak pada Abu Bakar, menyediakan bekalan makanan. Dulu mana ada R&R tengah jalan, nak pergi Madinah, perjalanan daripada Mekah 8 hari 8 malam. Ingat berapa hari perjalanan? 8 hari 8 malam. Lah ni kita naik bas pergi Madinah, Mekah Madinah berapa hari? Berapa jam? Mula 10 jam. Lepas tu mari bas ekspres 6 jam, 7 jam. Lah ni tuan-tuan ada kereta api laju. Anak naik kereta api baru ni 2 jam 15 minit Mekah Madinah, habis cerita. Makan pagi di Mekah, solat duha di Madinah. Subhanallah. Kelajuan dia 300 km lebih kereta api laju. Gila teras sekali kalau pergi Mekah kata nak naik kereta api berasa nak naik kereta api boleh, naik kereta api pagi balik petang boleh. Tambah pun tak mahal, 100 lebih, 200 gitulah, tambah laju kan. Maka oleh kerana Nabi nak berjalan 8 hari 8 malam, mungkin lebih lagi, tengok keadaan strategi, maka Asma binti Abu Bakar telah menyediakan makanan. Pembantu Abu Bakar nama dia Amir bin Fuhairah, dia ni bahagian penyelamat. Manakala kalau orang berjalan, dia pergi sapu bekas-bekas kaki tu, dan dia juga menemani, ikut sekali dalam perjalanan. Seorang lagi Abdullah bin Uraiqid, nama dia Abdullah tapi dia kafir, non muslim. Dia ni pakar GPS, bahagian cari jalan lagu mana nak buat lari Nabi daripada jalan biasa yang tak payah Quraisy tak kesan. Maka sampai di sini para jemaah sekalian, para ulama sirah dia panggil fiqhus sirah. Mereka mengatakan bahawa sebuah keluarga nak mencari keberkatan dalam sebuah keluarga, kita mesti libatkan semua anak-anak kita dalam kerja-kerja dakwah dan kebajikan. Kerja dakwah. Oh, kita ni AJK masjid. Anak kita boleh lantik muda-muda, laki-laki bahagian lejnah pemuda masjid. Isteri kita adalah lejnah muslimat masjid. Semua orang boleh terlibat. Tengok dalam Ali Abi Bakar dalam keluarga Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, semua sekali terlibat. Dengan Asma'nya, dengan Abdullah Abu Bakar, dengan Sayyidina Abu Bakar sendiri. Maka kita mengatakan dalam kerja dakwah, dalam sudut strateginya, kita kena libatkan semua anak-anak kita, barulah kita dapat mencari keberkatan dalam hidup. Yang dikatakan oleh para tokoh pendakwah, dia kata apa? Dia kata kita nak masuk syurga sekeluarga, insya-Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar daripada rumah dia, pergi ke Bukit Safar bila? Iaitulah pada 27 Safar. Ingat, 27 hari bulan Safar, tahun yang ke-13 kenabian, tahun 13. Itu dia panggil bersamaan dengan tanda tarikh dia. Tarikh dia 23 As-Salisah 13 September tahun 622. 13 September 622 itu tarikh Nabi kita berhijrah. Dan bulan Safar iaitulah 27 Safar tahun yang ke-13 kenabian, Nabi kita keluar. Jadi dia duduk dalam gua bila? Malam Jumaat, malam Sabtu, malam Ahad. Jadi kita duduk, maknanya hari Jumaat, Sabtu, Ahad. Dia duduk dalam gua 3 hari. Pada hari Isnin, awal bulan Rabiul Awal, ingat,
awal bulan Rabiul Awal, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam keluar daripada gua nak menuju ke Madinah. Ingatlah. Dan dia sampai di Quba pada hari Isnin 8 Rabiul Awal. Habis orang kata 12 Rabiul Awal Nabi masuk, itu dia sampai di Madinah. Nabi kita salah sampai di Madinah pada 12 Rabiul Awal tahun yang pertama hijrah. Tuan-tuan kena ingat lah. Sebab itulah bila orang tanya kita, jangan terkejut. Orang tanya apa dia? Bilakah Nabi sallallahu alaihi peristiwa yang besar berlaku pada tahun yang pertama hijrah? Apa dia peristiwa dia? Apa dia peristiwa? Hijrah lah, peristiwa yang paling besar sekali. Kita duduk nampak kan? Cuba tuan-tuan tanda, kita semak dari sudut sejarah sikit. Tahun yang pertama, peristiwa yang paling besar, hijrah. Tahun yang kedua, peristiwa besar, ada 3 peristiwa. Peristiwa yang pertama, berlakunya pertukaran kiblat. Mula-mula Nabi sampai Madinah, dia ngadak ke Baitul Maqdis. 16 bulan, tahun yang berikutnya, tahun yang kedua, Allah Ta'ala izinkan Nabi pusing balik ke Kaabah, pusing balik ke Mekah. Kemudian tahun yang kedua difardukan zakat, dan juga difardukan puasa Ramadan, dan diizinkan untuk berperang. Jadi tahun yang kedua banyak. Maka disitulah berlakunya peristiwa apa? Peperangan Badar. Ingat kan? Tahun yang kedua, yang ketiga berlakunya peperangan Uhud. Tahun yang keempat berlakunya tahun yang kelima berlakunya Ahzab. Tahun yang keenam perjanjian Hudaibiyah di Mekah. Nabi kita sekat tali masuk Mekah. Sekarang ni kita sedang tafsir suratul Fathi, iaitulah peristiwa Nabi kita terhalang daripada masuk Mekah. Tahun yang ketujuh Nabi kita pergi perang Khaybar, menawan kota Yahudi di awal Muharram dan seterusnya di Khaybar. Dan tahun yang ketujuh, di akhir tahun yang ketujuh, Nabi kita pergi umrah, ganti daripada apa yang dia telah diskat oleh Quraisy pada tahun yang ke-6. Tahun yang ke-8 Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ambil balik Mekah, pembukaan kota Mekah. Tahun yang ke-9 dipanggil Amul Wufud, orang delegasi datang banyak, dan Nabi kita pergi ke Tabuk. Tahun yang ke-10 Nabi kita pergi Hajjatul Wada. 12 Rabiul Awal, tengok ni, 12 Rabiul Awal tahun yang ke-11 hijrah ila Rafiqil A'la, Nabi kita wafat sallallahu alaihi wasallam. Itu sejarah. Baik, tuan-tuan ingat dah, Nabi kita sampai di Quba bila? Pada hari Isnin 8 Rabiul Awal bersamaan dengan 23 September tahun 622. Ingatlah, kalau kata 16 September tu, kalau orang buat tarikh hari Malaysia, kita kata inilah hari sampainya Nabi sallallahu alaihi wasallam ke mana? Ke Madinah. Baiklah para jemaah sekalian, itu sejarah panjang. Nabi kita salah sampai ke Madinah, maka kita nak tahu di manakah kekuatan. Tadi Nabi dah buat strategi. Hijrah mesti ada strategi yang rapi. Kemudian bila sampai di Madinah, Rasulullah SAW memulai langkah pertama dia buat di Madinah, iaitulah mempersaudarakan di antara Aus, al-Ikha, mempersaudarakan di antara Muhajirin dengan Ansar. Orang Muhajirin mari daripada Mekah, tak ada harta, rumah pun tak ada, kediaman tak ada, maka Nabi kita satukan adik-beradik dengan dia ni. Bolehlah menumpang di rumah dia, duduk dengan dia, kebun-kebun yang dia ada boleh tumpang bekerja. Alhamdulillah. Satu lagi agenda besar yang dibuat oleh Nabi, iaitulah mendamaikan di antara Aus dengan Khazraj. Aus dengan Khazraj ni berapa lama dia punya perbalahan? Tuan-tuan tanda, Aus dengan Khazraj dia punya perbalahan selama 120 tahun. Macam mana pergi 120 tahun? Dia berperang
nampak ramai mati, akak bendera putih, kita break dulu. Setahun, 2 tahun, pemuda-pemuda dia besar balik, ada berlaku kes apa-apa, balah pula. Maknanya perbalahan mereka itu berpanjangan daripada tok nenek sampai ke cucu selama 120 tahun, sehinggalah Nabi sallallahu alaihi wasallam dapat menyatukan Aus dengan Khazraj, semuanya menjadi golongan Ansar. Kita kata alhamdulillah. Baik, sekarang ni kita masuk kepada kesimpulan. Kesimpulan apa yang kita nak buat? Tajuk yang kita bincang iaitulah tentang mencari kekuatan dalam hijrah. Jawab dia, hijrah yang besar para jemaah sekalian, iaitulah hijrah memantapkan persaudaraan. Sekarang ni kalau kita tengok persaudaraan, kita sama-sama kita, kuat ke tak kuat? Allah Ta'ala sebut dalam Quran, innamal mu'minuna ikhwatun, orang mukmin itu bersaudara. Tapi kita kadang-kadang orang sama-sama Islam tak jadi bersaudara, berkelahi apa saja isu khilaf ya, balah lalu. Oh saya dulu baik dengan dia ni, sekarang ni tak boleh dah, sebab berbeza bendera ke, berbeza kepahaman ke, berbeza cita rasa ke, kita mula berkelahi. Jadi sekarang ni bagaimana kita nak mantapkan, nak kuatkan balik masyarakat kita dengan ukhuwah, iaitulah dengan persaudaraan yang disebut oleh Allah Ta'ala innamal mu'minuna ikhwatun, dan telah dilaksanakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita mula-mula sekali kita buat ukhuwah. Jadi inilah di antara markas ataupun tapak ukhuwah kita bermula di mana? Di masjid. Adanya solat berjamaah. Apa dia hikmah solat jemaah? Hikmah dianya supaya kita berkumpul. Nak pergi ziarah rumah orang tiap hari payah, betul tak? Allahu Akbar. Pergi jarang-jarang boleh lah, tapi nak pergi tiap hari sukar. Maka masjid telah menyatukan kita. Mari masjid. Tidak dibenarkan adanya 2 imam satu masa. 2 orang imam tu kasyif tak apa, 5 imam pun tak apa, tapi 2 imam satu masa tidak dibenarkan. Seorang semaya sini, seorang semaya sini, tak boleh. Jadi sekarang ni kita tengok fenomena ini terjadi kepada kita. Ukhuwah tidak berapa mantap apabila kita travel, musafir di airport, di stesen kereta api ke, stesen bah ke, RNR ke. Tuan-tuan bayangkan kalau kita solat, bucu ni seorang, tengah ni seorang, belakang seorang, tak mau dia, tak mau solat jemaah. Pengalaman saya sendirilah. Bila kita buti anak, kita kata tuan-tuan, mari kita kumpul solat jemaah. Hak baru tengah wuduk kita panggil, baik-baik. Ikutlah kita. Hak kita panggil itu mari. Bila kita angkat takbir Allahu Akbar, mula dah. Hak baru masuk dia tak ikut, dia semaya situ, dia semaya sini. Kita kata macam mana kita nak menyatukan hati? Bagaimana kita nak mantapkan ukhuwah sama-sama kita kalau dalam bab solat berjamaah tidak begitu mantap? Satu lagi Nabi sebut, Nabi kata apa? Sawu sufufakum. Biasanya imam sebelum angkat takbir, dia akan arahkan makmum betulkan sah, betul tak? Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kata la tusawwunna sufufakum, hendaklah kamu betulkan sah kamu, betulkan sah salat kamu. Au la yukhalifanna Allah, ataupun Allah Taala menyalahkan hati kamu, mana hati kita tak bersatu. Di sini ulama hadis bertanya, kenapa sah kita tak sama, belok? Kenapa? Sebab hati tak sama. Ada juga orang kata sebab hati tak sama lah sah kita tak sama. Bagaimana kita nak hijrahkan perjalanan hidup kita ni biar boleh samakan sah? Kalau setakat imam bagi tahu saja betul sah, dia tak tengok apa. Jadi cara nak betul sah, tuan-tuan, bukan betul hujung jari kaki depan, tumit dengan tumit. Kita nak betul ekor kaki, tumit tu biar sama. Kalau kaki tinggi rendah tu depan belakang itu tak kira. Yang pentingnya sah tu berada di situ. Ada kita kena mantapkan di situ. Sebab apa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, permulaan yang besar yang dia bawa iaitu mencari kekuatan duduk mana? Apabila kita berada dalam satu saf yang sama,
dalam dapat memantapkan ukhuwah sama-sama kita. Jadi bagaimana kita nak ukhuwah? Di antara lagi yang paling besar para jemaah sekalian yang kita kena hidupkan satu syiar, iaitulah hubungan silaturahim. Sekarang ni hubungan silaturahim ada kita salah faham. Saya nak pergi ke rumah awak ni, ataupun kita nak pergi ziarah kawan, kita kata saya nak pergi hubungi, nak merapatkan silaturahim. Betul ke tak betul? Tuan-tuan kena ingat, silaturahim ini hubungan kita yang ada pertalian dengan keluarga, itu nama dia silaturahim. Habis kalau kita, dia tidak waris kita, bukan anak-anak kita, bukan besan, bukan menantu cucu, itu dia panggil ukhuwah. Tuan-tuan, untuk merapatkan ukhuwah, mari sama-sama kita menziarahi, kita buat majlis-majlis yang tertentu, program-program supaya rapat. Sebab itulah bila orang kata nak kacau surau tahun ni, kata surau ni bukan senang, 4-5 jam baru masak, tak apa, nak rapatkan ukhuwah. Betul. Kalau kata nak matapkan silaturahim, itu untuk anak beranak. Silaturahim ni orang yang ada kaitan rahim dengan kita, pak saudara, adik-beradik, anak saudara, cucu, pupu-pupu, itu dia panggil silaturahim. Habis bagaimana kita nak mencari kekuatan? Yang pertama sekali, kita mesti rapatkan silaturahim. Nabi SAW sebut dalam hadis, Nabi kata laisal wasilu bil mukafir. Bukan orang hubungi silaturahim itu orang yang membalas kunjungan. Tak? Kita lagu tu lah tak? Dia ni mari seumur rumah kita. Kalau kita duduk di bandar, orang kampung ni kalau pergi ke bandar, mari ziarah kita. Kita pun balik kampung ni, kita nak pergi ziarah dia lah, sebab dia hubungi lah. Itu dia panggil mukafir, membalas kunjungan. Makna hubungi silaturahim, man qata'ahu wasalah. Siapa dia putus, kita sambung. Itu makna silaturahim. Kita kena betul dia punya istilah. Bila orang putus, kita sambung. Maknanya orang ni mak saudara kita, sepupu kita, waris kita, dia tak mari rumah kita, kita kena pergi. Itu dia panggil hubungi silaturahim. Dan hubungi silaturahim lah satu kekuatan dalam keluarga, sebab bila putus anak beranak, siapa lagi yang akan bersama dengan kita? Dua perkara tadi. Yang pertama, libatkan semua keluarga dalam kerja-kerja kebajikan, kerja dakwah. Yang kedua, mantapkan ukhuwah dan hubungi silaturahim. Yang ketiga, para jemaah sekalian, bagaimana kita nak mencari keberkatan dalam hidup kita ini, iaitulah dengan kita melakukan perkara-perkara yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nak berkat, duduk dalam majlis ilmu, mendapat keberkatan. Bila kita makan, walaupun dalam keluarga kita makan beramai-ramai, itu berkah. Maka jangan membazir. Bahkan Nabi kita kata, kalau makanan tumpah pun kita kena ambil, sebab kita tak tahu yang mana satu dalam makanan kita tu ada barakah. Cuma kita hari ni bila sebut berkat kak, duk kira nak cium tangan tok guru ada. Ustaz mari ni, tok syekh mari ni, kiai mari pakat cium tangan. Kiai mengajar tak ikut-ikut. Jadi keberkatan tu Allah Taala letak pada tempat, Allah Taala letak pada masa, Allah Taala letak pada benda. Ada belaka. Baik, yang paling berkat dalam dunia ni siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semua hak Nabi berkat. Sampai mereka air wuduk Nabi ditadah oleh para sahabat untuk ambil berkat. Jadi benda tu dah hilang. Mari pula orang buat replika barang-barang Nabi. Boleh tak gila kita gosok? La. Buat gambar-gambar. Tak ada. Yang adanya benda yang asli daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu yang berkat. Baik. Saya pergi Madinah. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah doakan kepada penduduk Madinah. Kepada orang Madinah, Nabi kata, Allah beri berkatilah Madinah ini. Jadi macam mana kita nak ambil berkat daripada Madinah? Kata di para ulama Madinah, iaitulah dengan cara kita ambil buah kurma, buah tamar yang tumbuh di bumi Madinah. Bawa balik. Tanah tak boleh ambil. Ni ada setengah orang ni kacau tunggu. Anak jumpa satu kumpulan duk bawa bekah. Nak gimana ni? Ada pak kiai mana tahu, gaib dia,
nak ajak pergi ambil tanah di kubur Baqi'. Letak dalam botol, masuk air, kata kubur Baqi' tu dia buka 4 kali setahun. Mu nak ambil tanah-tanah yang bercampur dengan mayat tu untuk dibinu. Kita kata banyak khurafat bawa ni. Jangan. Dia nak berkat Madinah, pergi solat di masjid Nabi, berkat. Sekali solat pahala dia berganda 1000. Solat di Masjid Haram Mekah lagi berkat, pahala dia 100,000. Baik, kalau saya daripada Haram Mekah, kita nak balik berkat Mekah, apa dia? Bawa balik air Zam-Zam. Saya beli banyak lah tasbih dengan kepiah. Tengok-tengok made in China. Sama dengan hodok jual di Kota Baru. Betul tak? Kedamai dia ada Jaafar Awak, ada belakang dua tu. Pasal tu lah anak kempen jemaah ni, kata tuan-tuan dan puan-puan bakal haji, kalau nak pergi Mekah, pergi beli siap dah. Beli tasbih kau, beli piyah, beli kain serbeh hok buat atas Cina ni, letak dalam kotak siap-siap, ikat, bajak kanuk mu jangan kosek. Pasal apa? Kalau kita beli Mekah, orang kapur kata mahal tali pada baru. Beli RM5, tak? Tambah 15, mana mahal? Beli siap-siap dari rumah ni. Jadi keberkatan yang kita nak balik daripada Mekah, buat balik daripada air Zam-Zam, dan juga buat balik daripada Madinah buah tamar, kita kata itu. Maka keberkatan umat ini masih lagi berterusan dengan cara mana? Dengan cara kita beramal apa yang ditinggalkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Insya-Allah mudah-mudahan para jemaah sekalian ada manfaatnya dalam kita berhijrah mencari kekuatan. Itulah sebagai penutup kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hijrah itu berterusan lagi tak kiamat, iaitu antuhajira ma nahallahu anhu. Apabila kita berhijrah meninggalkan perkara yang dilarang oleh Nabi, oleh Allah Azza wa Jalla, maka itu nama dia hijrah. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita berhijrah daripada malah belajar kepada kuat belajar, daripada malah beribadat kepada beribadat, daripada tidak mengikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada mengikut sunnah yang ditinggalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.